والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Tempat ketiga ialah ketika setelah azan. Telah berkata para imam mulia dari madrasah Syafi'iyah berjasa. Ini para a'immah, kata Imam Qutbuddin Al-Khaidri rahimahullahu ta'ala, yang bermazhab dengan mazhabnya Syafi'i, yang saya sebutkan sini dari madrasah Syafi'iyah karena dianggap mazhab ini sebagai seperti satu sekolah pemikiran dalam fiqh, yaitu dalam mazhabnya kita, mazhab Syafi'i, disunatkan selawat buat junjungan kepada yang menjawab dan tukang azan. Jadi para ulama a'immah Syafi'iyah seperti yang dinukilkan, disebutkan di dalam Sahih Muslim daripada Kitabus Salah, dalam bab al-qaul mislu qaulil muazzin liman sami'ahu thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yas'alu lahu al-wasilata. Di dalam bab berkenaan dengan hadis yang disebutkan idza sami'tumul muazzina faqulu mithla ma yaqul. Kalau kamu mendengar seorang muazzin mengalunkan azan, maka sebutkan seperti yang dia sebutkan, kecuali pada satu tempatlah, hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah. Summa sallu alayya, kemudian berselawatlah ke atasku, kata Rasulullah, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Karena sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Summa salullaha liyal wasilata, kemudian mohonlah kepada Allah bagiku al-wasilah. Jadi bagi Nabi SAW diberikan wasilah. Apa dia wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah adalah satu tempat di dalam syurga. La tambaghi illa li'abdin min ibadillahi ta'ala. Tidak dibenarkan, tidak diberi melainkan kepada salah satu daripada hamba-hambanya. Seorang saja yang akan dapat wasilah tersebut. Wa arju, kata Rasulullah, dan aku berharap an akuna anahu, akulah orang tersebut yang akan mendapatkan tempat itu. Faman sa'alallaha liyal wasilata halat alaihi syafaati. Sesiapa yang memohon kepada Allah agar aku diberikan wasilah, maka wajib baginya mendapat syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib mendapat syafaat tadi dengan makna ini akan menjadi ahli syurga Allah Ta'ala. Karena yang diberikan syafaat sudah tentu akan masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi siapa yang sering setelah mana dialunkan azan oleh muazzin dan kita menjawab azan tersebut seperti yang diazankan oleh muazzin, maka setelahnya kita membaca doa wasilah kepada Nabi SAW dan mengucapkan salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, maka akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Makna syafaat akan mendapatkan perlepasan dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang lain, orang yang melazimi perkara ini, mereka adalah ahli syurga insya-Allah. Itu maksudnya. Jadi telah berkata para imam mulia dari madrasah Syafi'iyah berjasa, disunatkan selawat buat junjungan kepada yang menjawab dan tukang azan. Jadi bukan yang menjawab sahaja, juga tukang azan. Ya, ini Bilal. Nah, Tuan Bilal. Bilal tu gelaran bagi orang kita di sini, Bilal, nama Bilal tu. Nah, jadi muazzin juga disunatkan baginya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai kau kumandang, setelah selesai kumandangkan azan, yakni bagi tukang azan,
Jadi setelah dia selesai mengumandangkan azan, maka dia juga disunatkan berselawat dan menjawab apa yang dah dilafazkan. Dan kita menjawab apa yang telah dilafazkan oleh muazzin. Jika ini engkau amal tak abaikan, layak bagimu syafaatnya junjungan. Yani wajib bagi kita, halat lahu syafaati, kata Rasulullah, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku. Dan apa makna mendapatkan syafaat Nabi? Masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya apa dia? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah salli ala Muhammad. Ada baca doa macam tu. Wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Ada yang membaca doa sedemikian. Ada yang baca doa yang sedemikian, pendek je doa je. Ada sebahagian baca macam tu, ada sebahagian yang seperti mana doa yang sedia maklum kita baca. Tamam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah at-tammati was-salati al-qa'imah salli ala sayyidina Muhammad wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Yani hakadha awradahu mawqufan. Ada yang dibaca dengan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati as-sadiqah was-salati al-qa'imah salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik wa ablighuhu darajatal wasilati fil jannah wa daqala fi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada baca doa macam tu pun ada, dan seperti mana doa yang kita sedia baca pada setelah azan. Allahumma rabbi hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wad darajata ar-rafi'ah. Lagi wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Baca tu pun boleh juga, ataupun kemudian baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terpulang apa saja selawat yang kita ingin bacakan. Itu pun disunatkan bagi kita melakukan sedemikian. Jadi dah 3 tempat disunatkan kita berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam. Baik. Dan kemudian setelahnya tempat keempat ialah ketika masuk dan keluar daripada masjid. Ni. Masuk dan keluar daripada masjid. Dalam kitab Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala, beliau sekalikan bab al-murur bil masajid, melihat masjid dan juga masuk ke dalam masjid dan keluar pada masjid. Itu kira satu. Ada 4 tempat di sini diasingkan. Masuk masjid, keluar masjid disekalikan, melalui masjid dan juga melihat masjid. Dikira satu lagi sunnah. Kita lalu di masjid, sama ada lalu masuk ke dalam masjid atau melihat masjid saja. Kita lalu di kawasan ni, tak masuk dalam masjid, nampak masjid, sunat selawat. Ini akan disebutkan lagi. Jika engkau ingin masuk dan keluar dari rumah Allah, janganlah dibiar. Jadi kalau kita masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah yakni Baitullah, masjid. Maksud rumah Allah bukan dengan makna Allah bertempat duduk dalam rumah tersebut. Tak. Jadi dipanggil idhafah litasyrif. Rumah Allah seperti naqatullah, unta Allah, seperti Nabiullah, Rasulullah, Ka'batullah, semua tadi adalah idhafah litasyrif. Maksudnya disandarkan tadi dengan kemuliaan, disandar kepada Allah untuk menunjukkan kemuliaan perkara tersebut. Bukan bermakna Allah Ta'ala ada unta, naik atas unta, Allah Ta'ala duduk dalam rumah dan seumpamanya. Karena laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak bertempat. Dari rumah Allah janganlah dibiar. Maksudnya kalau kamu ingin masuk dan keluar dari rumah Allah, masuk ke dalam masjid, keluar daripada masjid, janganlah dilupakan, jangan dibiar. Tak berdoa dan salawat jangan ingkar. Jadi janganlah kita biarkan diri kita tidak berdoa dan berselawat kepada Nabi SAW, dan yang seterusnya jangan kita ingkar. Ini suruhan Nabi, amalan akhyar. Karena ini adalah suruhannya junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga amalannya para awliya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Adhkar.
Kata Imam An-Nawawi dalam Azkar, kata Imam An-Nawawi dalam Azkar, sunnah diamalkan, janganlah ketegar. Ketegar ni bahasa kita kan, bahasa Melayu, no? Orang Kedah panggil ketegar, no? Dia jadi Q. Ketegar maksudnya jangan kamu degil. Jadi jangan kita degil untuk mengamalkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu masuk dan keluar daripada masjid membaca doa masuk masjid, doa keluar masjid, kan? Ada ditulis sini. Baca doanya apa dia? Kalau kita masuk, disunatkan kata Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli, ada yang sebut Allahumma ighfirli ila akhirih, ataupun dimasuk dalam masjid dan berselawat kepada Nabi, kemudian membaca Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Kalau keluar pula, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Baca doa, selawat dulu kepada Nabi, kemudian baca doa tersebut. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim tanpa menyebut selawat. Imam Nawawi sebut selawat. Nabi kata sunat selawat juga ketika mana ingin masuk dan keluar daripada masjid. Walaupun dalam Sahih Muslim disebut baca doa Allahumma ftah li abwaab rahmatik, kalau masuk, kalau keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik, tanpa disebut selawat. Cuma Imam Nawawi menyebut kata disunatkan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Disebut dalam riwayat Imam Ibn Khuzaimah dan juga Al-Imam Ibn Hibban dalam Sahih Imam Ibn Khuzaimah dan Sahih Ibn Hibban, dan juga riwayat Imam Hakim Naisaburi dalam Mustadrak daripada hadis Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, idza daqala ahadukumul masjida falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ay yusalli 'ala an-nabi. Jadi yusallim, maksudnya kalau masuk ke dalam masjid salah seorang di kalangan kalian, maka berselawat dan salamlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yaqul, kemudian menyebut Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Wa idza kharaja, kalau keluar daripada masjid pula, falyusallim 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, juga berselawat kepada Nabi, wal yaqul Allahumma ajirni minasyaitonir rajim. Allahumma ajirni minasyaitonir rajim. Boleh baca juga doa tadi. Jadi dalam Mustadrak dengan Sahih Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah dibaca Allahumma ajirni minasyaitonir rajim, dan dibaca juga Allahumma inni as'aluka min fadlik. Boleh baca dulu, tak ada masalah. Jadi doa ni luas maksudnya. Doa amruhu wasi'. Doa ni urusannya, perkaranya luas. Boleh doa dengan apa saja. Nabi Allah Taala sebut dalam Quran, ud'uni astajib lakum. Doalah. Maka aku akan perkenankan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak sebut ud'uni bi du'ai al-khusus kada wa kada. Allah Taala tak kata doalah kepada aku dengan doa yang khusus, doa yang warid sahajalah. Doa ni amrun wasi', perkara luas. Atau kita boleh doa anak kita dulu SPM, doa anak kita dapat kejayaan, doa kita punya perniagaan dimajukan oleh Allah, doa kata. Walaupun Nabi tak sebut pun doa tadi secara khusus. Boleh doa? Boleh. Kenapa? Karena doa ni urusannya luas. Doa saja. Tempat yang kelima. Jadi itu antara tempat untuk kita disunatkan berselawat kepada Nabi. Dalam masuk masjid, keluar masjid. Jangan lupa lagi lepas ni. Nak masuk masjid je selawat dulu. Nak baca doa masuk masjid. Nak keluar masjid, selawat dulu. Kemudian baca doa keluar masjid. Hafal doa-doa tu, itu dapat kebaikan kepada kita. Karena doa kalau kata daripada Nabi SAW, yang warid daripada Nabi, walau tak faham makna sekalipun, kan selesai insya-Allah. Dan doa para awliya Allah Subhanahu wa taala, para wali, dia disunatkan bagi kita untuk kita memaham makna terlebih dahulu. Tapi kalau kita tak faham sekalipun, doa tersebut daripada para wali yang masyhur dan sanadnya bersambung doa tadi. Maksudnya tahu ni memang sanadnya tepat sampai kepada wali tersebut. Maka sebaiknya kita mengetahui maknanya. Kalau kita tak tahu makna sekalipun, maka kita berbaik sangka dan menganggap bahawa tidaklah wali tadi berdoa melainkan ni ilham daripada Allah kepada beliau. Tamam? Dan kata para ulama, al-awliya, doa dengan doanya para wali ni, kenapa kalau kita baca dengan doa mereka
lebih cepat dimustajabkan oleh Allah dibandingkan dengan sirah ataupun lantunan daripada mulut kita yang kita susun sendiri. Karena doa mereka, kata para wali, ya'rifu turuqas sama, mengetahui jalan-jalan di langit untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beramal dengan amalannya para salihin, para aulia Allah Subhanahu wa taala, bacaan sekian-sekian, maka itu lebih hampir kepada qabul dan juga untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa-doa'uhum ataupun al-ad'iyah, doa-doa yang disusun oleh mereka, ta'rifu turuqas sama, mengetahui jalan-jalan ke langit. Tempat yang kelima ialah ketika melalui masjid. Ini tempat kelima. Kalau kita lalu di kawasan masjid. Murur bil masajid. Wahai teman, jangan pernah kau abaikan pesan Abul Hasan, jadikan panduan. Siapa pesan Abul Hasan ni? Abul Hasan iaitu Sayyiduna Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam. Di sana Abul Hasan yakni Imam Ali radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Imam Ali radhiyallahu anhu berpesan kepada kita, selawatlah jika masjid kau lalui dan lintasi. Ini pesan Imam Ali. Jadi ada saya sebut dua. Kalau kita melalui masjid dan melintasi masjid, maka disunatkan kita berselawat kepada Nabi. Apa beza di antara melalui dengan melintasi? Melalui mungkin kita hanya melalui sahaja, tidak masuk ke dalam masjid tadi. Melintasi, melintas dalam masjid. Maksudnya lintas masuk dalam masjid. Tamam? Jadi sebab tu dalam hadis disebutkan daripada riwayat Qadi Ismail dalam kitabnya Fadlus Salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan daripada Yahya ibnu Abdul Hamid, qala haddatsana Saif bin Umar at-Tamimi an Sulaiman al-Absi an Ali bin al-Husayn qala qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wa karramallahu wajhah wa alaihi salam, idza marartum bil masajidi, kalau kamu melalui masjid, marartum melalui, marra, fasallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam taslima, maka berselawat dan salamlah ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Qaidri, wa'lam anna hadzal amra muhtamilun li ma'nayain. Perkara ini maksud idza marartum bil masajid, kalau kamu melalui masjid, ada dua makna. Maksud marartum tadi, yang pertama al-murur 'alal masajid min qarijiha, maksudnya kamu melalui masjid daripada luar. Itu saya sebut melalui. Yang kedua, jadi maksud ba tadi idza marartum bil masajidi, kalau bahasa Arab ni kelebihan bahasa Arab, idza marartum bil masajidi, ba dengan makna ala, ai idza marartum 'alal masajid. 'Alal masajid dengan makna melalui di tepinya saja, tidak masuk dalam. Tamam? Ataupun dengan makna ba tadi dengan makna fi. Idza marartum bil masajid dengan makna fil masajid. Fi masajid maksudnya apa dia? Melintasi masjid. Jadi ada dua tafsiran. Ba tadi idza marartum bil masajidi, ba dengan makna ala, iaitu dengan makna melalui, ataupun ba dengan makna fi, dengan makna melintasi. Jadi boleh letak dua-dua maksud tersebut, maka saya letakkan kedua-duanya sekali. Sebab tu kitab ni perlu kepada syarahan, perlu syarah. Tidak nanti dia akan kata macam tak ada faedah kenapa disebut lalui dan lintasi, tak ada faedah. Tak kena mengaji kitab ni dan kena ada syarahan. Dia disyarah daripada hadis, ada dua pandangan yang dipahami daripada ba tersebut. Idza marartum bil masajid, ba dengan makna fi atau ba dengan makna ala. Lalui dengan makna ala, lintasi dengan makna fi. Tamam? Itu maksudnya. Ini pesan Imam Ali, dan ini adalah pesannya Imam Ali, yakni Sayyiduna Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi assalam. Tempat keenam ialah ketika membaca tasyahud awal dalam solat. Tempat keenam ialah ketika membaca tasyahud awal dalam solat. Jadi kita sebut Imam Ali, kita sebut alaihi salam, kita sebut karamallahu wajhah, jangan kata tasyayyuh pula, jangan kata syiah pula. Jadi Imam Bukhari radhiyallahu anhu juga menyebutkan alaihi salam kepada ahli bait.
ahli keluarga Nabi SAW. Kita nak masalah. Nah, jadi jangan terlalu allergic sangat. Ada juga yang jadi lebih-lebih. Allergic dengan ahli bait pun masalah juga. Nah, dengar tu saja tu jadi Syiah. Ada lagi berat lagi tuan. Serban saya pun jadi isu. Ada seorang tu dia tulis dalam buku, dia kata serban dia ni pun nampak macam dengan Syiah. Gila. Malah nak sebut lah. Gila apa tu? Tuan-tuan sambung diri lah belakang. Gila apa? Sampai ke serban kita pun nak komplain. Serban ni ada sanad. Pun nak komen juga. Dia kata ni orang ni kalau dia benci dengan sesuatu, dia tak suka tu, dia cari semua benda. Sampai ke serban kita. Dia serban tak tibalut. Serban pun tak pakai. Serban ni sunnah Nabi SAW. Sampai ada ulama karang kitab pula khas berkenaan dengan serban Nabi SAW. Ada satu kitab. Mana handset dia? Handset dia di mana? Handset saya siapa buka? Tak saat ni rasa ada handset. Oh, baik kan? Dalam beg? Tak ada mampu dalam beg. Ada orang pun dalam beg. Siapa nampak handset? Tak nampak? Ilham? Nampak tadi handset? Tak ada dalam... Duduk sini. Tak apa. Cari kitab ni. Baik. Adalah Ustaz, adalah. Ada orang curi. Ni dia kitab pasal serban saja ulama tulis ni, tajuknya Darul Ghamamah fi Durri Tailasani wal Azabati wal Imamah, karangan Imam Ibnu Hajar Haytami radhiyallahu anhu. Ada lagi kitab tajuknya Kaifa kanat imamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kanat imamatun Nabi, bagaimana bentuk serban Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun ada kitab karangan Muhammad Abdul Majid Ibnu Muhammad Ibni Kanji Muti Al-Baqui Al-Kamil Al-Thaqafi Al-Madkudi Al-Malibari afallahu anhum Al-Bari, Darul Qalam. Ada kitab lebih kurang 31 muka surat. Macam mana para ulama dulu pakai serban. Dalam tu kitab dan cerita juga pasal Rasulullah, macam mana serban Nabi SAW. Ada kitab sampai ke serban orang pun mereka nak komen. Tak erti, duduk diam lah. Ini masalah ni semua orang nak cakap benda. Benci orang tengok serban ni macam Syiah. Gila ke apa? Hanya Syiah. Allahu Akbar. Lepas tu kalau kita layan, kita jadi letih. Jadi kita buat apa? Kita tak layan, kita lawan sampai habis. Faham? Kita tak layan, kita buat kerja kita saja. Kita tulis kitab, kita didik anak-anak murid, kita duduk di pondok. Saya ni boleh mai keluar ke Negeri Sembilan ni pun ni dia orang panggil ni jarang-jarang ni keluar ni. Sebab saya sejak di Zawiyah ni jarang saya keluar. Tapi kalau keluar itulah segelingan rombongan lah semua. Jenuh lah yang orang susun, jenuh cari rumah homestay kena besar, semua pakai tidur. Tapi salah santri boleh tidur di mana saja ya, mereka boleh tidur atas lantai boleh, atas kereta boleh, atas bonet boleh, semua mereka boleh tidur. Yang penting tidur. Tak betul Wildan ya? Antara bukti dia tidur pun boleh tidur, duduk pun boleh tidur, insyaAllah. Yang penting tidur. Baik. Tempat kelima ialah ketika dah baca dah itu. Tempat kelima ialah ketika melalui masjid. Wahai teman, jangan pernah kau abaikan pesan Abul Hasan, jadikan panduan, selawatlah jika masjid kau lalui dan lintasi. Ini pesan Imam Ali. Tempat keenam ialah ketika membaca tasyahud awal di dalam solat. Ini tempat yang keenam. Ini para ulama khilaf dengan masalah ini.
Kita baca. Kita ketika tasyahud awal jangan lupa berselawat pada junjungan mulia. Ini dinyatakan oleh imam kita Asy-Syafi'i, imam agung yang berjasa. Jadi Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa bertasyahud dalam tasyahud awal, ya, ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah dalam tasyahud awal. Dan ada dua pandangan. Di dalam pandangannya yang qadim pula dinyatakan tidak sunnah menyebutnya. Jadi dua pandangan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi pandangan yang pertama yang kita sebutkan pada bait yang ke-30 itu pandangan jadid, mazhab jadid al-Imam Asy-Syafi'i, iaitu fasa yang kedua bagi Imam Syafi'i dengan fatwa dan juga ijtihad beliau ketika beliau telah berpindah ke Mesir. Fatwa qadim sebelumnya, sebelum beliau berpindah ke Mesir, maka disebut sebagai fatwa qadim ataupun ijtihad qadim beliau. Jadi pandangan qadim beliau mengatakan bahawa tidak sunnah menyebutkan salawat ketika tasyahud awal. Ini seperti yang dinukilkan oleh al-Imam Qutbuddin Al-Qaidri rahimahullahu ta'ala, seperti yang dihikayatkan juga oleh al-Imam Nawawi dalam syarah Muhazzab. Jadi pandangan Imam Nawawi bersamaan dengan pandangan dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik, Imam Ahmad ibnu Hanbal, Imam Ishaq ibnu Rahawayh atau Rahuyah, dan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Muhazzab daripada Atha Asy-Sya'bi An-Naqai dan juga al-Imam Tsawri radhiyallahu anhu. Manakala kaul yang kedua, pandangan kedua, disunatkan mengucapkan salawat kepada Nabi pada tasyahud awal, dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Um dan juga kitabnya Al-Imla. Tamam? Jadi itu pandangan al-Imam, dan kemudian berlaku perbincangan pada mazhab. Ini kita tak sebutkanlah di sini dan tak perlu kita panjangkan kau tersebut. Jadi sebab tu saya ringkaskan ni dalam bentuk tu syair. Sebab dia ada lagi perbincangan. Jadi kalau kata nak lebih lanjut perbincangan tentang nas ataupun dalil para ulama pada setiap mazhab, Al-Imam Qutbuddin Qaidri rahimahullah, beliau meletakkan kedua-dua sekali, kemudian membincangkan pula pandangan tersebut. Contohnya pandangan pertama kata tidak sunat. Itu qaul Imam Syafi'i yang qadim. Qaul kedua dalam Imla dengan kitab Imam Syafi'i kata sunnah. Baik, kenapa Imam Nawawi berpandangan dengan pandangan tersebut? Diletakkan juga dalilnya. Dalil pandangan pertama diletakkan, dalil pandangan kedua diletakkan, kemudian dibincangkan mana yang kuat. Tamam? Maka dibincangkan dalam kitab ini. Jadi saya tak masukkan ke semuanya, kerana kita ingin ringkaskan kitab tersebut. Tamam. Kalau tidak tak cukup 2 hari ni tak boleh. Kita kena baca kitab asal lah tu. Jadi tak jadi 2 hari. Dia akan masuk habis semua tentang bagaimana para ulama berbincang, masuk dalam adabul bahsi wal munazarah, macam mana mereka berbahas dengan ilmu dan seumpamanya. Walaupun perbahasan tadi dalam kitab dia saja. Jadi seolah dia masuk dalam otaknya ke semua mujtahid tadi. Bila alim ni buat keluar pandangan macam ni, alim ni buat keluar pandangan macam ni, kenapa dia keluarkan pandangan macam ni, kenapa yang kedua keluarkan pandangan macam ni, pandangan mana yang rajih, kata-kata. Itu cara ulama berfikir dan berbincang dalam kitab mereka, dan kita akan melihat adab mereka ketika mana mereka menukilkan kalam para alim ulama. Tempat yang ketujuh ialah setelah membaca tasyahud akhir. Ba'da tasyahudil akhir. Yang ini jadi wajib. Dan pun berlaku khilaf juga dengan dua pandangan. Satu pandangan kata wajib, dan satu pandangan lagi mengatakan sunnat. Dan ini mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Malik, dan juga mazhab Imam Ahmad, dan juga mazhab Imam Ishaq dalam satu pandangan beliau. Dan pandangan inilah yang mana Al-Imam Qadhi Iyad At-Tahawi, Al-Imam Ibn Munzir Al-Khattabi menolak Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam pandangan, kerana Imam Syafi'i kata wajib mengucapkan salawat ketika kepada Nabi setelah tasyahud akhir, sebelum salam. Jadi ditolak oleh mereka, dan mereka mengatakan bahawa Imam Syafi'i syaz dalam pandangan tersebut, melakukan syaz, maksudnya pandangan yang bersendirian dalam masalah tadi, kerana berbeza dengan mazhab yang jumhur. Dan Qadhi Iyad mengatakan annan nasa syanna'u dzalika 'ala Syafi'i, dan Imam Qadhi Iyad kata an-nas syanna'u 'ala Imam Syafi'i, maksudnya mereka seolah-olah macam menolak dan juga
menolak pandangan Imam Syafi'i dengan perkara tersebut. Maka kata Imam Qaidri, wa qad sana'tu fi dzalika juz'an, maka aku menulis satu juzuk risalah yang aku namakan kitab tersebut Zahrul Riyad fi raddi ma syanna'ahu al-Qadhi Iyad, untuk menolak yang Imam Qadhi Iyad kata orang mencela Imam Syafi'i disebabkan kerana pandangan beliau terhadap perkara tersebut. Dalam masalah tasyahud akhir kena berselawat kepada Nabi SAW wajib. Dan aku terangkan kata Imam Qutbuddin Qaidri bahawa Imam Syafi'i tidak syaz dalam masalah tersebut. Malah ramai di kalangan para ulama juga berpandangan seperti yang beliau sebutkan. Dan kemudian disebutkan dalil-dalil Imam Syafi'i. Dia bertahankan Imam Syafi'i dan dia masukkan sekali sebahagian sikit daripada juzuk risalah beliau tadi dalam kitab ini. Terangkan balik hujjah al-Imam Syafi'i yang kuat menunjukkan kata sebenarnya Imam Syafi'i tepat dengan pandangan tersebut, kemudian menolak pandangan yang menuduh bahawa Imam Syafi'i bersendirian dengan pandangan itu. Panjang ni, rak dia hampir kat 5 lain. Dia rak Imam Qadhi Iyad radhiyallahu anhu. Para ulama dulu begitu akhlak mereka. Ya rak tapi dalam masa yang sama ya menghormati, memuliakan. Orang kita kalau kata ada seorang tulis kitab, kita rak kitab tadi dianggap sebagai membenci penulis kitab tersebut, dianggap sebagai mencela penulis kitab tadi. Kecuali lah dalam tulisan kitab tadi memang mencela sungguhlah, penulis ini bodoh, penulis ini tak erti, itu memang mencela sungguhlah. Tapi kalau tulis dengan beradab, menolak pandangan tadi dengan baik, dengan adab-adab seorang penulis dan juga adab orang yang berbeza pandangan, insya-Allah benda tadi akan memberi kebaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perlu dihidupkan dalam bangsa kita, tapi kepada siapa? Kepada yang berkeahlian. Bukan semua orang boleh menulis, dan bukan semua orang boleh nak rak orang. Dia kata kita kena hidupkan masyarakat itu. Lepas tu dia pun balik hidupkan terus. Dia tak tahu apa, terus rak kawan tu, rak kawan ni. Tak, kan dia macam tu cara dia. Mengaji. Lepas tu sampai masa baru kita tengok balik betul ke kita nak rak ni ataupun tidak. Ngaji dulu. InsyaAllah akan sampai masa dia. Kalau perlu untuk kita mempertahankan tadi, insya-Allah Allah Taala akan bagi leluasa dan juga memberikan kepada kita kesenangan dan kemudahan untuk melakukan perkara tersebut. Tempat yang ke-7 ialah setelah membaca tasyahud akhir, membaca salawat pada Nabi kita setelah membaca tasyahud kedua, ini tasyahud akhir. Diwajibkan, ini mazhab imam kita, ini mazhab Imam Syafi'i, wajib. Sunnah di sisi segelintir ulama. Ulama maksudnya saya takkan hamzah di belakang tu. Isbah. Ini sunnah di sisi segelintir ulama. yakni di sisi mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, dan satu riwayat daripada Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq ibnu Rahuyah. Pandangan imam kita bukan picisan, ini pegangan generasi warisan. Saya sebut ini pandangan bukan picisan. Kenapa saya sebut macam ni? Karena mengambil daripada apa yang disebut oleh Imam Qaidri, karena sebahagian ulama syanna'u ala Imam Syafi'i. Maksudnya seorang mencela Imam Syafi'i dengan pandangan beliau, mengatakan beliau syaz dengan pandangan tersebut. Sesiapa setengah tadi yang menyebutkan tadi antaranya Imam Qadhi Iyad. Dengan jalalah Imam Qadhi Iyad, dengan kemuliaan keagungan beliau, mungkin disebabkan kerana pandangan dalam mazhab membawa kepada sikap untuk dia menolak Imam Syafi'i dalam pandangan tersebut. Akhirnya dijawab balik oleh Al-Imam Al-Muhaddis Syekh Qutbuddin Al-Khaidri rahimahullahu ta'ala. Kedua-dua kita muliakan dan kita hormati, dan mereka berbincang dengan ruang lingkup keilmuan mereka masing-masing. Nampak? Ini menunjukkan kepada kita kefahaman wa fawqa kulli dhi ilmin halim. Kata orang yang mulia alim tadi, ada lagi yang lebih alim, ada yang mungkin mengetahui dengan bidang tersebut, lebih daripada satu kelompok lagi. Tamam? Itu dia punya adab kita yang kalau kita perlu pelajari. Lepas tu kalau kita baca kitab khilaf para ulama dalam perbahasan, kalau tidak berguru sebelumnya maka kita akan jadi keras. Kitab para ulama ni kena dibaca dengan guru. Tak boleh kita baca sendiri macam tu, nanti kita akan jadi kerah. Sebab tu Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu anhu, ketika mana ada seorang lelaki datang menulis kitab berkenaan dengan ikhtilaf para ulama,
maka datang bertemu dengan beliau, diceritakan kata kitab ni saya nak buat nama kitabnya Kitabu Al-Khilaf. Abang kata ni bincangan ulama khilaf ni, saya buat Kitabul Khilaf. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, la ghayyirhu, kata beliau, tukar nama kitab tadi, samihi as-sa'ah, kata beliau, namakan kitab ni kitab luas, kitab keluasan, bukan kitab khilaf. Bagi as-sa'ah, jadi namakan kitab ni kitab keluasan. Bila nama keluasan, nama saya jadi pun orang dah faham. Dia kata, oh ni keluasan pandangan. Yang ni pandangan lain, pandangan ni sekian. Faham? Macam tu. Kena hormat lah. Masalah dia, sembang dia kata hormat. Kita hormat semua mazhab. Kita ni, masjid tu baca khunut, Tok Imam kena pecat. Kenapa baca khunut? Ini di negeri yang tak ada di Malaysia. Satu negeri, wallahualam di mana negeri itu, adalah diamalkan benda tadi. Dicerita ke orang, dicanangkan kepada masyarakat, kata kami mengamalkan mazhab yang terbuka, kita tak terikat dengan mana-mana mazhab. Kemah sembang tu, tang sembang kemah, tang amal lingkup. Tu imam baca wirid selepas sembahyang, oh ni tidak ada dalil, pecat tu imam. Tu imam baca khunut pun baca, kena pecat tu imam, kena baca khunut. Ajaib. Seolah ni benda macam ijma' ulama tak ada baca khunut. Boleh. Ada orang tanya kepada Imam Syafi'i, kata bukankah Nabi baca qunut selepas subuh sebulan saja sebelum Nabi wafat? Betul? Ini orang Arab kata, kenapa baca qunut selepas sembahyang? Nabi baca sebulan saja. Bukan Nabi baca daripada awal hidup sampai akhir hidup, Nabi baca qunut. Kita nak jawab apa? Betul juga no. Sebulan je Nabi baca. Bukan Nabi baca daripada awal, Nabi baca sebulan saja. Maka ada ulama jawab kata apa? Sebulan pun, kalau sekali pun Nabi buat, bukankah itu sunnah Nabi SAW? Imam Syafi'i jawab ni. Imam Syafi'i kata, kalaupun sekali Nabi buat, bukankah itu sunnah? Dan kan kita disuruh ikut sunnah Nabi SAW. Ya apa masalah kalau kata Imam Syafi'i kata, aku mengambil pandangan untuk membaca khunut setiap subuh, disebabkan kerana Nabi pernah buat, walau sekali, kata Nabi. Akan itu sunnah Rasulullah. Kan kita disunatkan, dan kita dituntut untuk mengikuti sunnah Nabi walau sekali Nabi buat. Betul tak? Ni sebulan Nabi buat sebelum Nabi wafat. Maka kalau kita amalkan dengan maksud kata ni Nabi pernah buat, saya buat kerana Nabi buat, apa masalah dia? Kamu duk bincang sebulan 2 bulan. Kuat tak pandangan Imam Syafi'i? Ajib, Imam Syafi'i abqari, orang yang sangat bijak, masya-Allah tabarakallah. Dan diamalkan benda tadi, itu jawapannya. Itu jawapan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan alhamdulillah kita berpegang dengan mazhab tersebut. Bukan taksub, tapi tamassuk. Pegang kuat. Bukan taksub, kita berpegang. Karena itu madrasahnya kita, masalahnya. Berpegang dengan madrasah, berbangga dengan madrasah tersebut, masalahnya. Baik. Tempat yang ke-8 ialah pada akhir bacaan doa qunut. Telah berlaku perbezaan pandangan selawat di akhir qunut dibenarkan. Berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama, adakah disunatkan membaca selawat kepada Nabi pada akhir qunut? Yang pertama, sahih masyhur disunatkan. Ini pandangan yang sahih dan masyhur yang dipegang oleh jumhurul ashab. Iaitu disunatkan kita berselawat kepada Nabi pada akhir qunut. Yang kedua, jika baca membatalkan. Pandangan kedua mengatakan bahawa tidak boleh mendatangkan dengan selawat pada akhir qunut, dan itu akan membatalkan salat. Kenapa? Karena memindahkan rukun daripada tempatnya. Patutnya selawat pada baca tahiyat dipindahkan ke qunut. Seolah macam tu. Ini pandangan siapa? Pandangan Al-Imam Qadhi Husain, seperti yang dihikayatkan oleh Imamul Baghawi dan Al-Imam An-Nawawi menyebut dalam Syarah Muhadzab. Nawawi kata apa? Wa huwa ghalatun sarih. Ini salah yang jelas. Ini salah, kata beliau. Pandangan ini tak tepat. Karena pandangan kedua kata membatalkan. Imamuna An-Nawawi menjelaskan pandangan kedua nyata kesilapan. Imam Nawawi sebut apa? Huwa ghalatun sarih. Imam Nawawi sebut dalam Syarah Muhadzab, dalam Majmu' disebutkan pandangan itu. Jadi tempat yang disunatkan ada dua pandangan.
ya, tapi yang kuat adalah disunatkan membaca selawat pada akhir doa qunut. Tempat ke-9 ialah ketika disebut tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran Al-Karim, dan ataupun di dalam solat dan sebagainya. Jadi ketika mana disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun cerita berkenaan dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disunatkan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakr bin Abi Dawud fi Kitabil Masahif dengan sanad yang dhaif daripada Imam Sya'bi, bahawa beliau mengatakan idza qara'a al-insanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Jadi ada orang bertanya kepada Imam Sya'bi. Imam Sya'bi ditanya kepada beliau, kalau dibacakan ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ila akhir ayat, adakah perlu kita berselawat kepada Nabi? Kata Imam Sya'bi, na'am, ya, selawat kepada Nabi pada waktu itu. Tamam. Dan disebutkan oleh Sayyiduna Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu qala idza marra bis salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam falyaqif wal yusalli alaihi fi at-tatawwu'. Kalau kata kita melalui ayat ataupun salawat kepada Nabi, mendengar dan seumpamanya, maka berhenti sebentar berselawat kepada Nabi dalam solat tatawwu'. Kalau dalam solat sunat, kata Imam Hasan Al-Basri, maka disunatkan membaca selawat kalau kata melalui ayat atau mendengar orang berselawat kepada Nabi, ataupun ayat yang membaca tentang selawat kepada Nabi, ataupun menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, ya ayyuhal muddaththir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sunat selawat waktu itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, zahir asar Imam Hasan Al-Basri seolah-olah dalam tatawwu', fit tatawwu' kata beliau. Baik, adakah dalam solat fardu boleh juga? Kata Imam Qutbuddin Al-Qaidri, wa kadza fil fariḍah. Solat wajib pun boleh juga baca, tak ada masalah. Fa innaha la tadur ala sahihi min al-madhhab. Maka ini tidak bermasalah dan mengikut pada pandangan yang sahih dalam mazhab. Dan ini pun berlaku khilaf di dalam mazhab Imam Syafi'i, dan pandangan ini dibincang panjang dalam kitab Mughnil Muhtaj dan juga dalam Hasyiah Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj. Ada dibincang panjang tentang masalah tersebut. Imam Qaidri mengatakan ianya tidak bermasalah dan sahih dalam mazhab, kata beliau, tidak mudarat, boleh membaca selawat hatta ketika solat fardu sekalipun. Tamam. Atau kita sebut sini, jika kau mendengar nabimu disebut, berselawatlah, jangan engkau kedekut. Jadi kalau didengar nama Nabi, jangan kedekut untuk berselawat. Terdengar tentangnya di dalam Al-Quran, juga sedang salat, jangan kau abaikan. Jadi kalau tengah dengar orang baca Quran, walau kita tidak semayang, hatta ketika tengah semayang sekalipun, maka jangan diabaikan untuk kita berselawat kepada Nabi SAW. Berhenti sejenak untuk kau lafazkan selawat salam buat Rasul pilihan. Jadi berhenti sekejap untuk kita mengucapkan salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok besar selawat kepada Nabi ni sampai tahap macam tu. Jadi sampai ulama tulis kitab bincang khas berkenaan dengan masalah tersebut. Maka ni bukan benda yang patut dipermainkan dan benda yang boleh dianggap remeh oleh kita semua. Tempat yang ke-10 ialah ketika setelah menunaikan solat. Setelah menunaikan solat juga disunatkan kita berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan berselawat, wahai teman, setelah selesai solat tak abaikan. Asy-Syibli sang imam telah menunjukkan fadilatnya hingga dia dimuliakan. Jadi ini cerita pasal Imam Syibli radhiyallahu anhu, yang kisah ini Imam Qaidri rahimahullah meriwayatkan tanpa hadis, tak sebut hadis. Dia sebutkan tentang mimpi dalam kitab ni. Kitab ni dia sebut pasal mimpi Imam Abu Bakar Ibnu Mujahid tentang Al-Imam Syibli radhiyallahu anhu, yang dilihat oleh beliau dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diambil peristiwa itu dimasukkan dalam kitab ni. Dia tak sebut hadis. Disebut kisah mimpi Abu Bakar bin Mujahid, seorang wali Allah Ta'ala,
dan kemudian dikisahkan cerita tadi oleh Al-Imam Ibnu Bashkawal dalam kitab beliau, juga disebutkan oleh Al-Hafiz Abu Musa Al-Madini tentang hikayat tersebut. Sebab tu kata Imam Khadri sendiri, walam yadhkuru dalilan siwa hikayatin zakaraha Abu Musa min tariqil Hafiz Abdul Ghani ibn Sa'id radhiyallahu anhu. Kata beliau, tidak disebutkan dalil dalam cerita ini melainkan hikayat berkenaan dengan Imam Shibli yang nanti kita akan ceritakan hikayatnya, bagaimana cerita tersebut berlaku. Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala ada mengarang satu risalah tajuknya Mada Hujjiyati Ar-Ru'ya 'Indal Usuliyyin. Sejauh mana penggunaan hujjah pada mimpi di sisi para ulama usul. Nak baca risalah tu, kita akan nampak pandangan ulama bagaimana usuli mengambil dalil daripada mimpi, boleh ke tidak, sejauh mana penggunaan hujjah daripada mimpi di sisi para ulama usul. Baca risalah tu, insya-Allah kita akan dapat faedah. Cuma tak ada orang terjemah lagi kita. Lil asah lah kalau arti bahasa Arab syai' azim dan tu menyeronokkanlah. Tapi kalau dia tak arti bahasa Arab, doa kepada Allah moga-moga faham di dalam syurga nanti, amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Kalau tak faham di sini di syurga, insya-Allah boleh jumpa terus dengan Maulana Syekh Ali, boleh bincang dengan beliau. Syekh Ali hidup lagi, boleh tengok syarahan beliau, dan insya-Allah kalau ada rezeki, kalau kata kita boleh terjemah kitab tersebut dan diusahakan oleh para muridnya, ini sangatlah baik untuk diberi perhatian terhadap pandangan para ulama usul dengan masalah tersebut. Sebab orang suka bincang kan, dia tahu ni mimpi bukan dalil, mimpi bukan satu perkataan boleh berkeluar kitab. Senang ya dia buat, berkeluar dalil, mimpi tak dalil, sikit ya. Ulama tulis risalah tu, Mada Hujjiyatir Ru'ya 'Indal Usuliyyin, kitab keluar sebuah. Bacalah kitab tu, tengoklah pandangan ulama, dia berkeluar sikit ya, mimpi tak dalil ya. Kona lari. Itu kata jadi Wahabi ni senang. Wahabi lagi, minta maaf. Kata Syekh Ali, nak jadi mereka 100 dalil cukup dah. 100 benda ulang tu, insya-Allah. Ni nak masuk nisfu Syaban, masuk pula benda baru. Nisfu Syaban pula. Depa setiap bulan dia ada mungkin jadual. Dia ada ni reminder dekat handset dia. 15 Syaban. Dah nisfu Syaban, hantam nisfu Syaban pula. Tang Rejab, bubuh Rejab pula. Pening habis umat ni, dia pening. Buka yang kita pula duk ikut Telegram. Duk ikut pula dalam Facebook, baca pandangan-pandangan yang pelik-pelik. Sebab tu jangan baca. Kita kalau tidak ada keahlian, jangan baca. Ustaz melarang kita baca ni. Tak, jangan baca kalau tak arti. Kalau tak arti menilai, jangan baca. Kita baca lagi pening lepas tu. Jadi kita tak tahu menilai. Alim baca dengan orang yang tak arti baca, dia akan jadi perbezaan. Orang alim baca, tahu baca mula-mula tahu dah tak betul. Tulisan ni tak kena ni. Tulisan ni berlaku percanggahan ni. Kata-kata. Sebab apa? Sebab dia ada ma'yar, dia ada penimbang tara. Kita penimbang rosak. Kalau penimbang kita rosak, tak perlu baca. Nanti akan lagi bertambah berat kita punya penimbang tadi pada sudut tak betul. Dah lah tak betul itu dah berat dah. Tapi masuk pula lagi pandangan-pandangan yang tak betul, lagi berat lagi pandangan tadi. Sebab tu elakkan daripada membaca. Kecuali kepada orang yang berkeahlian, ya silakan baca, tidak ada masalah. Hatta tulisan orang tak ada agama pun bacalah kalau dia ada keahlian. Hatta kalau dia baca tulisan orang tak ada agama sekalipun, etis, baca. InsyaAllah dia ada keahlian, dia akan boleh beza. Ini yang ditulis ni tak betul, ditulis ni betul. Baik, balik kepada tajuk kita. Disunatkan berselawat wahai teman setelah selesai solat, tak abaikan. Asyibli sang imam telah menunjukkan fadilatnya hingga dia dimuliakan. Imam Syibli telah menunjukkan sunnah tadi. Tidak pernah tinggalkan dua bacaan setelah selesai solat didirikan. Ayat Taubah 128. Ayat Taubah ayat 128 juga 29 tak diabaikan, yakni 129. Ayat 128 dan ayat 129 dibaca. Apa dia? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Baca ayat tu dua. Maka kemudian setelahnya selawat buat junjungan. Apa dia baca? Sallallahu alaika ya Muhammad. Itu bacaan Imam Syibli.
kalau kami di zawiyah, kami tukar sikit. Selepas solat fardu, kalau kami wirid, kita akan baca laqad ja'akum. Kalau kata saya sibuk macam mana pun, sebelum bangun daripada tempat, kalau macam kita musafir, contohnya kita duduk dalam surau yang kecil, orang lain nak masuk pula, jangan duduk buat bilik panjang pula, tu tak erti juga tu. Buka pondok tak erti. Duduk panjang dalam tu, banyak apa orang duduk beratok kat luar ni. Jadi sekurang-kurangnya baca yang ringkas. Ringkas macam mana? Kata kalau bangun sekalipun, kita dah bangun, jangan lupa baca ayat kursi, yang kemudian setelahnya dibaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallaw, sampai habis ayat 128 129 surah Taubah. Kemudian baca sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah, baca 3 kali. Dan riwayat sebut Imam Syibli baca 5 kali. 5 kali boleh, 3 kali boleh, tidak ada masalah. Setelahnya selawat buat junjungan 3 kali, tidak sekali tinggalkan. Jangan tinggal. Imam Syibli tidak pernah meninggalkan perkara ni selama 30 tahun. Nanti kita akan dengar cerita dia. Mari kita sama-sama mengamalkan, moga dapat kita tumpang kemuliaan. Baik, apa kemuliaan yang Imam Syibli dapatkan? Diceritakan oleh Ibnu Bashkual wa Abu Musa al-Madini wa Abdul Ghani Ibnu Sa'id radhiyallahu anhu, daripada sanad mereka yang bersambung kepada al-Imam Abu Bakr ibnu Muhammad ibn Umar. Yani Abu Bakar ibn Muhammad ibn Umar qala kuntu 'inda Abi Bakr bin Mujahid. Kata Abu Bakar bin Muhammad bin Umar, satu hari aku berada di dalam majlisnya Abu Bakar ibnu Mujahid. Siapa Abu Bakar Mujahid? Waliyan lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini beliau wali Allah Ta'ala yang agung. Faja'a Syibliyu, datang Imam Syibli. Tamam? Imam Syibli datang dalam majlis beliau. Faqama ilaihi Abu Bakr bin Mujahid fa'anaqahu wa qabbala baina 'ainaihi. Imam Abu Bakar bin Mujahid bangun, memeluk beliau, mencium di antara dua dahinya. Wa qultu lahu, maka kata Imam Abu Bakar bin Muhammad kepada gurunya Abu Bakar bin Mujahid, ya sayyidi taf'alu bisyibli hakadha wa anta wa jami'u man bi Baghdad yatasawwaruna aw qala yaquluna annahu majnun. Wahai tuanku, wahai tuan guru, wahai syekh, kamu bangun melakukan sedemikian kepada Syibli, sedangkan kamu dan orang-orang di Baghdad menyebutkan bahawa Syibli ini gila. Kata Imam Syibli ni orang gila, ni majzub, kata Imam Syibli radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain disebut apa dia? Dia kata, anta lam taqum li Ali bin Isa al-Wazir. Kamu tak pernah bangun wahai Abu Bakar bin Mujahid, itu guru ni, wali ni, kalau dia mengajar dalam masjid, kalau masuk al-imam Sayyidi Ali bin Isa al-Wazir, menteri namanya Ali bin Isa, kalau Ali bin Isa masuk dalam majlis pun dia tak bangun. Dia takkan bangun. Dia terus mengajar dia. Raja mana kan, menteri mana masuk, dia buat tak tahu. Ini majlis ilmu. Jadi nak muliakan apa? Muliakan ilmu. Maka dia tak bangun. Wa taqumu li Syibli. Tapi kamu bangun waktu Syibli masuk. Syibli, orang di Baghdad kata dia gila. Kamu bangun. Ajaib. Tadi kata apa kata dia? Kata Imam Abu Bakar bin Mujahid, dia kata, ala aqumu liman yu'azzimuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan aku tak bangun kepada orang yang Rasulullah memuliakan beliau. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi an-naum. Aku melihat Nabi di dalam mimpi. Faqala li ya Aba Bakr, idza kana fi ghadin fasayadkhulu 'alaika rajulun min ahli al-jannah. Siapa yang riwayat cerita ni? Ni Imam Sakhawi. Imam Sakhawi yang riwayat dalam kitab ni Qaulul Badi'. Tuan-tuan kata saya baca kitab mana pula kan. Wahabi kata tengok cerita mimpi pula ni, kata kat Imam Sakhawi. Wahabi kata kat Imam Sakhawi. Kalau nak kata lah, apa pandai pada Imam Sakhawi lagi, boleh kata. Kalau boleh kata lah, kita sebut kitab. Jadi saya sendak kat kitab lah. Kitab Imam Sakhawi. Siapa yang tahqiq kitab ni? Yang tahqiq kitab ni Syekh Muhammad Awamah, juga muhaddis kabir. Maulana Syekhuna, guru kami yang mulia. Jadi bila katanya tu, kata saya melihat dalam mimpi, dan kata Rasulullah kepada saya, wahai Abu Bakar, idza kana fi ghadin fasayadkhulu 'alaika rajulun min ahli al-jannah.
esok akan masuk ke dalam majlismu salah seorang ahli syurga. Fa iza ja'aka fa akrimhu, kalau dia datang kepada kamu, muliakan dia. Qala Ibnu Mujahid, kata Imam Abu Bakar Mujahid, falamma kana ba'da dhalika bilailataini aw akthara ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manami faqala li ya Aba Bakrin akramakallahu kama akramta rajulan min ahli al-jannah. 2 hari ataupun 3 hari selepas tu aku mimpi lagi jumpa Rasulullah. Seronok no. Mimpi jumpa Nabi, 2-3 hari mimpi pula jumpa Nabi. Maulana Syekh Yusri hafizahullah, ini mimpi jumpa Nabi. Mimpi jumpa Nabi yang diinginkan oleh semua orang, para pencinta Rasulullah SAW. Ya qadhah jumpa Nabi, ini peringkat lain pula. Ni qadhah lain pula lah. Lepas tu orang tanya kepada Maulana Syekh Yusri hafizahullah, adakah Syekh menolak ya qadhah? Saya kata, aku tak menolak ya qadhah, kata Syekh. Aku tidak bersedia untuk ya qadhah, kata dia. Dia jawab itu. Saya masih tak bersedia. Dan Maulana Syekh Yusri, guru kami, murabbi kami, saya ambil tariqat dengan beliau, tariqah Siddiqiyah Syadziliyah, sambung dengan Sayyidi Abdullah Siddiq Al-Ghumari radhiyallahu anhu. Alif Sayyidi Abdullah Siddiq Al-Ghumari di Tonjah, bukan di Tonto. Itu ya, nak abang. Dia tulis di Tonto. Tonto tu di Mesir, Tonjah tu di Maghribi, jauh lagi bumi tu. Jadi perawi ni dia kena orang panggil apa? Dengar lagi betul-betul, tidak malu ke orang. Dia bercerita ke orang pula, Maulana Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari maqamnya di Tonto, jam. Dia jangan ambil kat mana ni? Ustaz Nazrul sebut. Kena kat tok guru dia pula. Tok guru sebut lain, dia sebut lain. Kali dengan tok guru kena paku. Kata apa, tok guru sendiri pun tak tahu. Tok guru pada tok guru dia wafat di mana pun tak tahu. Betul ke dia mengaji ni benar? Konak aku tu belah. Dia orang zaman kan dia jenis tak ada usul uzan. Kalau anak murid tersilap, tok guru sekali kena. Padahal anak murid yang silap, tok guru betul. Baik, patah balik pada terserah. Betul kan? Tonjah bukan Tonto. Tempat yang berbeza, langit dan bumi, masyrik dan maghrib. Baik. Apa nak cerita tadi? Di Maulana Syekh Yusri orang tanya kat dia, betul ke Syekh tolak ya Allah? Dia kata, aku tak tolak ya Allah. Aku tidak bersedia menerima ya Allah. Kenapa? Karena kalau aku ya Allah dengan Nabi, kata beliau, aku tak akan boleh duduk lagi dengan kamu semua. Saya akan duduk bersendirian selepas itu. Saya akan turun khalwah, duduk sorang-sorang. Tak boleh saya tengok orang lain lagi. Dah saya tengok Nabi, nak tengok orang lain lagi, kata beliau. Apa lagi faedah saya? Melainkan selepas saya tengok tu, saya akan minta mati, kata beliau. Mati saja yang lebih layak dan lebih sesuai, kerana tak mau lagi mata saya melihat benda lain. Ada seorang sahabat Nabi kan, yang selepas wafatnya Rasulullah, beliau angkat tangan doa kepada Allah untuk dicabut penglihatannya, buta dia setelah itu. Kenapa? Karena kata beliau, saya tidak mau lagi melihat sesuatu setelah saya melihat Nabi SAW. Ya Allah, cabutlah mata saya ini, dicabut penglihatannya setelah itu. Maka dia buta setelah itu. Kenapa? Karena tidak mau lagi menggantikan penglihatan yang lain setelah melihat Rasulullah SAW. Kata macam tu. Nah, ahwal pada masing-masing. Sayyidina Abu Bakar tak minta macam tu, Sayyidina Umar tak minta macam tu, tapi ada sahabat minta macam tu. Ya, ahwal, awliya masing-masing, wali-wali Allah Ta'ala. Di Maulana Syekh Yusri sebut macam tu. Dia tak tolak ya qadhah. Jangan bezakan, kena bezakan antara menolak ya qadhah dengan tidak bersedia untuk ya qadhah. Ya qadhah ia dipegang oleh para ulama, berlaku benda tersebut, tak mustahil berlaku kepada para wali Allah Subhanahu wa taala yang datang bertemu. Kalaulah Abu Lahab, Abu Jahal, seburuk makhluk tadi pun pernah ya qadhah bertemu dengan Jibril alaihi salam. Abu Lahab pernah ya qadhah dengan Jibril. Sayyidina Jibril nampak Sayyidina Jibril dalam bentuk unta nak tokak kepala dia. Ya qadhah lah tu. Walaupun nak tokak kepala pun yang penting nampak. Betul kan, dalam sirah disebut waktu dia nak bunuh Rasulullah, waktu nama itu dia kata Rasulullah mai dekat dia, nampak satu unta besar, dia kata dia yang buka mulut, dia tak pernah tengok unta sebesar tu. Kalau aku bercakap lebih, dia kata mungkin unta tu akan telan aku terus, lepas tu aku akan mati. Tu siapa dia tu? Jibril alaihi salam. Siapa dia tu? Sayyidina Jibril. Maksud dia Abu Lahab pernah tengok Jibril. Ya, walaupun dalam bentuk unta sekalipun, ya Jibril. Yang penting Jibril. Betul? Kalau Abu Lahab boleh ya Allah, tiba-tiba dengan awliya boleh main-main dan sebagainya. Cuma masalah cerita ke orang dan sebagainya, tu lain pula, tu masalah lain.
Lepas tu Maulana Syekh Yusri sangat tegah lambat ni. Saya bila jumpa dengan beliau, satu hari ada seorang murid yang waktu tu dia ni macam jadi majzub sikit. Dia ni macam majzub sikit. Dia mai jumpa saya. Dia kata saya jumpa dengan Rasulullah. Sebut itu. Rasulullah mai Allah. Saya jumpa Syekh Yusri. Saya kata Maulana, ada seorang ni mendakwa. Fi ahad tullab idda'a annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan. Syekh Yusri kata apa kata saya? Idda'a? Lima taqulta? Kenapa kamu sebut macam tu Muhammad? Dia kata. Kenapa kamu sebut dia idda'a? Kenapa kamu tak sebut innahu ra'a an-nabi yaqadatan? Dia kata, sibu apa ni, kata beliau, tinggalkan perkataan idda'a. Jangan sebut kat orang mendakwa. Kamu tahu mana dia dakwa? Syekh marah saya waktu tu. Kamu tahu mana dia dakwa? Kata dia jumpa Rasulullah. Kamu sebut mendakwa, maksudnya kamu telah meletakkan pembohongan kepada dia. Kamu nak kata dia bohong. Kamu tahu mana dia bohong? Jangan ingat senang kita tuduh orang bohong. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Seolah kita nak kata dia ahli nar. Itu ahli neraka. Jaga-jaga. Kita tak mau percaya dekat cakap orang, terpulang kat kita. Nah, kita tak mau percaya, silakan, tak ada masalah. Kalau dia menipu dengan namanya Rasul SAW, ya dia dengan Allah, dia dengan Rasul SAW, itu tanggungjawab dia. Tapi kita punya hak dengan saudara kita tadi, tak perlu kita kata ni mendakwa, ni kata-kata. Tak perlu, tu adab kita. Itu perlu guru. Siapa yang didik kita dengan benda tersebut untuk kita berhati-hati ketika bercakap berkenaan Rasul? Sebab para ulama dengan bab Rasul cukup jaga hati. Jaga sungguh dia. Sampai bab tu pun dijaga. Dan marah sungguh Syekh pada saya. Dia kata jangan sebut macam tu, tak boleh. Jangan kamu sebut lagi perkataan tu, dia kata. Sebut saja kata dia melihat Nabi secara yaqadhah. Aduh. Kamu nak percaya, kamu tak percaya, terpulang pada kamu. Yang penting jangan tuduh orang lain tipu. Itu saja. Nampak tak? Maulana Syekh Yusri kata saya tak minta kepada Allah untuk yaqadhah. Jangan minta, kata Syekh, ni bahaya. Ada orang minta kasyaf. Dia suka minta kasyaf. Saya minta untuk nampak kasyaf. Syekh Yusri kata waktu saya di Makkah selepas solat tahajud, dia kata dulu beberapa tahun yang dulu selepas umrah, kata beliau, selepas solat tahajud, dia kata saya duduk dalam bilik, saya tak boleh tidur malam tu. Dan waktu tu dia kata kuat dalam hati saya, Sayyidina Ibrahim akan datang sekali lagi. Nabi Ibrahim akan datang buka pintu. Dan kuat dalam hati saya, dia akan datang, duduk kat depan pintu dah nak buka. Tapi saya minta, ya Allah, saya tak sanggup, kata dia. Saya tak boleh. Karena kalau jumpa sekali lagi, saya takut saya tak sanggup untuk berhadapan dengan suasana tu. Jadi minta ditutup oleh Allah. Alhamdulillah, kata Maulana Syekh Yusri, Allah tutup benda tadi. Dan ni pernah berlaku kepada guru beliau. Guru kepada guru kami, iaitu Maulana Syekh Ismail Sadiq Adawi rahimahullahu taala. Sidi Abdullah Ismail Sadiq Adawi pernah, kata Maulana Syekh Yusri, mendapatkan kasyaf sedemikian. Dia boleh nampak dosa orang. Wali besar. Syekh Sidi Maulana Syekh Ismail Sadiq Adawi, Imam Masjid Al-Azhar, Khatib Masjid Al-Azhar. Sebut Asadul Azhar, singanya Al-Azhar. Kalau dia khutbah atas mimbar ni, bergegak mimbar Azhar. Dia cucu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Cucu Sayyidina Umar. Dia ada madhiyafah beliau di Mesir. Madhiyafah Syekh Ismail Sadiq Adawi, tempat kami duduk mengaji. Jadi Syekh Ismail Sadiq Adawi, kata beliau, diberi kasyaf. Kata beliau, dia cerita kat Syekh Yusri ni. Dia cerita, Syekh Yusri kata dia ada waktu tu. Dia cerita, kata aku pernah diberikan kasyaf oleh Allah Ta'ala, boleh nampak dosa orang. Dosa kawan ni berzina, dosa kawan ni syatam orang, dosa kawan ni durhaka dengan mak ayah, dosa kawan ni kata malam dia buat apa, kata. Tahu semua. Dan itu akan menyebabkan, dia kata, aku jadi tak senang. Sebab apa? Sebab setiap kali mengajak, aku tengok orang ni nampak dosa dia. Aku kata kat dia, walaupun tak sebut nama dia, celah kawan tu, celah kawan ni. Dia kata majlis tu jadi majlis celaan. So, dia kata kat orang ni, kes apa? Kes nampak dosa semua orang. Kacau, kata dia. Lebih berat lagi waktu tu, kata dia, waktu dia berjalan ke Azhar, nampak habis semua dalam rumah orang ni, sampai nampak aurat orang, kata dia. Saya minta kepada Allah, ya Allah, tutup perkara ini. Akhirnya ditutup oleh Allah. Baru saya rasa tenang, kata dia. Tidak nampak habis ni. Lalu ke rumah orang, nampak balik dinding. Nampak balik dinding rumah orang. Faham? Ni bukan Superman. Lebih daripada tu ni. Ni Superman ni. Aulia-aulia ni. Tapi mereka minta seronok dengan benda tu. Tak, mereka minta tutup. Ditutup aib tadi, ditutup perkara tadi. Kenapa? Kerana tak mau tengok aib orang. Akhirnya Allah Ta'ala tutup dan saya rasa tenang, kata beliau. Kata Syekh Yusri,
Semisal Maulana Syekh Ismail Sadiq Adawi minta tutup dengan perkara tersebut, dan perkara ni fitnah kalau dia minta. Lepas tu jangan minta kasyaf, jangan minta. Tak mampu jangan duk minta. Ada orang kadang dia duk minta, ya Allah bagilah saya kasyaf ya Allah. Oh, jangan duk minta. Tu tak arti orang panggil. Sebab tu kena ada guru, kena ada pembimbing, kena ada murabbi. Tidak kita duk minta benda yang tak patut kita minta. Takut tak boleh hidup nanti, tak boleh hidup dengan orang nanti. Jangan rasa sonok dengan benda-benda macam tu. Kecuali awliya-awliya yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka leluasa dengan perkara tersebut. Maulana Syekh Ali Jum'ah berapa kali yaqadhah dengan Nabi tapi boleh duduk dengan orang. Beliau ada kekuatan yang Allah Ta'ala bagi. Ada wali yang jumpa dengan Rasulullah terus tak habis jumpa dengan orang. Sayyidina Imam Suyuti, lepas saja beliau beryaqadhah dengan Nabi, bertemu dengan Nabi cara jaga, duduk dalam rumah saja tidak keluar, hatta tidak solat Jumaat. Tak pergi solat Jumaat. Disebabkan kenapa? Kerana uzur batinnya habis semua, tak jumpa orang dah. Akhirnya khalwah sampai wafat. Kerana tak mampu tanggung dengan perkara tadi. Lepas tu jangan minta. Jangan minta kalau kita tidak mampu. Jangan minta perkara tersebut. Bukan benda kecil. Ni tengok, Imam Abu Bakar Mujahid bertemu dengan Sayyidina Rasul. 2 hari lepas tu mimpi lagi, kata beliau. Rasulullah kata, "Ya Abu Bakrin, akramakallah kama akramta rajulan min ahlil jannah." Moga Allah muliakan kamu disebabkan kerana kamu memuliakan salah seorang daripada ahli syurga. Maka kata beliau, "Ya Rasulullah, bimastahaqqa Shibli hadha minka." Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan Imam Shibli ini mendapatkan anugerah tersebut? Maka kata Rasulullah, "Hadha rajulun yusalli 5 salawatin yadhkuruni isra kulli salatin wa yaqra'u laqad ja'akum rasulun min anfusikum al-ayata wa yaqulu dhalika." Dalam riwayat disebut munzu samanina sanah, sejak 80 tahun. "Afala ukrimu man yaf'alu hadha?" Tak bolehkah aku muliakan orang sedemikian? Kata Sayyidina Rasul, kamu lelaki yang masuk semalam Shibli tersebut, beliau setiap kali menunaikan solat 5 waktu, dia tidak akan meninggalkan membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ayat 128 dan 129 surah At-Taubah, dan kemudian dia akan berselawat kepadaku setelahnya. Dan dilakukan perkara ini dalam riwayat ini sebut apa? Munzu samanina sanah, sejak 80 tahun. Tapi Syekh Muhammad Awamah tahqiq balik, kata beliau, hakadha fil usul, itu dalam asal kitab. Faqad qala Az-Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala, pada akhir terjemah Imam Shibli, kata beliau, tufiya bi Baghdad sanata 34 wa 300. Beliau wafat pada tahun 334 Hijriah. An nayyifin wa 80 sanah, umurnya 80 lebih. Maknanya kalau 80 lebih, takkan dia mula selawat sejak pada beranak-beranak terus selawat kot. Jadi ni sedikit persoalan. Sebab Imam Shibli umur dia wafat 80 tahun. Dalam kitab ni pula sebut sejak 80 tahun selawat. Macam mana nak gabung? Ni Tariq Muhaddisin, tengok macam mana dia baca, bukan baca terima terus lah. Baca tengok, dia kata mungkin berlaku muharraf, kata beliau, tahrif dalam kitab ni. Fala'alla ar-raqab, tengok adab beliau. Mungkin, kata Imam Muhammad Awamah, Sidi Muhammad Awamah kata apa? Fala'alla ar-raqam al-madhkur muharrafun an 30 sanah. Mungkin raqam ni sebenarnya tahrif, bukan samanin, 30 tahun, bukan 80 tahun. Sebab tu kita kata, dan beliau kata dikuatkan pula kemudian berlaku lagi, dia kata dalam kitab Daf'un Niqmah li Abi Al-Hajalah, li Ibni Abi Hajalah, kata beliau pun naqal daripada Ibnu Bashkuwal, walam aral khabara fi nusqatil musawwarah indi min kitab Ibni Bashkuwal. Kata tak ada dalam tu ceritakan tentang perkara tersebut, tapi dalam kitab yang lain saya pernah baca disebutkan kata 30 tahun. 30 tahun dibaca oleh Imam Shibli rahimahullah. Ada sebahagian lagi kitab saya pernah baca 60 tahun. Dan itu tidak mustahil, kerana kalau umur dia wafat dia 80 tahun, maknanya daripada umur 20 tahun beliau dah mula melakukan salawat kepada Nabi dengan bacaan tersebut selama 60 tahun. Sebab kalau lepas mayang, selawat mayang, baca laqad ja'akum, jangan tinggal bacaan ni. Saya pesan sungguh-sungguh kepada hadirin semua, jangan tinggal lagi lepas ni, untuk kita amalkan perkara tersebut. Habis mayang fardu, hatta semayang sunat sekalipun, jangan lupa baca ayat kursi dan juga laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kemudian baca sallallahu alaika ya Rasulullah. Imam Shibli baca sallallahu alaika ya Muhammad. Saya tanya kepada Maulana Syekh Yusri, itu maqamnya Imam Shibli Sayyidi. Kalau kami ni nak baca ya Muhammad tu nampak tak apa nak kena pula.
Ini baca ini nampak macam dengan tak apa nak sedap lah. Boleh tak kali tukar jadi sallallahu alaika ya Rasulullah, kata Maulana Syekh Yusri, silakan. Kata ahsan, kata beliau, dengan adab baca macam tu lebih sesuai. Ya Rasulullah. Tamam. Ada anak murid saya seorang main jumpa saya, dia kata, boleh tak saya nak tambah ya Habiballah? Boleh tak? Tu bulan Hafiz mau dia nak tukar. Tak baca ya Rasulullah, dia nak baca Habiballah, boleh tak? Boleh. Syekh Yusri bagi kat saya baca Rasulullah, saya bagi pula kat dia baca Habiballah. Silakan. Yang penting semuanya ta'zim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syibli baca ya Muhammad, ya juga dengan ta'zim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ta'zim dengan Rasulullah. Faham? Yang penting ta'zimkan Nabi. Baca yang tu jangan tinggal. Insya-Allah Allah Taala akan bagi kelebihan. Dan kita akan dapat asar dia tadi, lepas kita beramal. Jangan tinggal amalan tersebut. Akhir last tempat ke-11 ialah ketika berdoa. Disunatkan kepadamu wahai kawan, jika berdoa janganlah kau lupakan, ucapkanlah hamdalah serta pujian pada Tuhan anugerah kenikmatan. Jadi waktu kita baca doa, baca alhamdulillah, baca pujian kepada Allah, dan kemudian setelahnya apa dia? Kemudian janganlah engkau abaikan selawat buat Rasul insan pilihan. Jangan lupa selawat ketika dalam doa kita. 3 tempat selawat engkau bacakan, awal, akhir dan juga di pertengahan. Bila kita nak baca selawat? Pada permulaan doa, pada pertengahan doa, dan pada pengakhiran doa. Kena gabung 3 tadi dengan selawat. Bacalah selawat apa-apa, hafailah selawat mana pun, tapi jangan lupa atas dia di permulaan doa, di pertengahan doa, di akhir doa. Jika engkau lakukan yang kusebutkan, diharapkan doamu kan diperkenan. Kalau kita lakukan sedemikian, maka akan diperkenankan oleh Allah. Dan Nabi kata, sal tu'tah, baca doalah, mintalah apa saja akan diberikan. Semakin banyak namanya disebutkan, diperkenan, malah dosa diampunkan. Semakin banyak nama Rasulullah disebut, maka akan diampunkan dosa dan diperkenankan segala hajat yang kita inginkan. Jadi tidak ada kerugian apa-apa ketika seorang tadi berselawat kepada Nabi di dalam doa. Hatta kalau dia tidak sempat meminta apa yang dia inginkan, dipenuhkan doanya dengan salawat, akan diperkenankan hatta benda yang dia tidak minta sekalipun lagi. Hak dia tak ada nak minta, dan dia tak terfikir pun benda tu dia nak minta, tapi Allah tahu itu lebih baik bagi dia, Allah akan bagi kepada dia. Faham? Itu kelebihan salawat kepada Nabi SAW. Dan itu akan diberikan lebih daripada orang yang meminta. Kita kadang kita minta, ya Allah bagi saya 1000 ya Allah pada hari ini. Rupanya Allah kata 3000, awak minta 1000 saja. Rugi kita. Rupanya Allah nak bagi 3000. Jadi minta apa? Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah, apa saja kebaikan. Dan kalau baik hari itu 3000, 3000. Kalau baik pada hari itu tak dapat apa, alhamdulillah. Rupanya hari itu memang hari untuk tak dapat apa. Rupanya dapat apa? Kerana apa? Al-man'u ainul ata', kata ulama. Halangan daripada Allah itu sebenarnya adalah pemberian. Betul tidak? Al-man'u ainul ata'. Kadang kita dihalang daripada kesihatan, hakikatnya itu adalah pemberian daripada Allah untuk kita ingat Allah. Itu pemberian sebenarnya, bukan halangan. Jadi kalau kita ingat macam tu, insya-Allah semuanya baik-baik berlaku. Semakin banyak namanya disebutkan, diperkenan, malah dosa diampunkan. Jangan jadikan Nabi sebagai qadahir rakib. Qadah rakib maksudnya disebut pada penghujung sahaja. Qadah rakib ni maksudnya jadi macam seperti mangkuk yang digunakan oleh musafir. Orang yang bermusafir diletakkan pada hujung kenderaan dia. Waktu nak guna ambil, waktu tak mau tak belakang balik. Jangan jadi macam tu. Jadi kata Nabi, la taj'aluni ka qadahir rakib, jangan kamu jadikan aku seperti qadah rakib yang kamu guna pada waktu perlu, kamu tak mau, kamu tak di belakang. Jangan macam tu kepada Rasulullah SAW, kerana ini buruk adab. Saya pernah jumpa, saya cerita ni dah selalu saya ulang. Saya jumpa dengan Maulana Syekh Nabil Ghamri hafizahullah, Syekhuna. Waktu saya melawat beliau di Makkah, bawa rombongan pergi jumpa dengan beliau di rumah beliau. Saya pernah bawa guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh. Waktu bawa Syekh Ahmad, Sidi Syekh Ahmad bawa jumpa dengan Syekh Nabil Ghamri. Kami bersembang dengan beliau selepas sejam ke sejam setengah kami keluar. Lepas tu Syekh Ahmad kata kat saya, ruhaniyatuhu haliyah, kata beliau.
kerohanian Syekh Nabil Ghamri ni tinggi betul, kata beliau. Waktu duduk dengan Syekh Nabil tu dia rasa Syekh Nabil anak murid kepada Syekh Nabil Ghamri, anak murid kepada Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Beliau katanya tidak pernah, dia pernah cerita dekat kami, tak pernah meninggalkan solat subuh secara berjemaah selama 18 tahun takbiratul ula dengan Maulana Abu Yazid Muhammad Alawi Maliki. Maksudnya selalu bersama dengan Abu Yazid Muhammad hatta ketika musafir. Ini muhaddis kabir, pengarang kepada Fathul Mannan, syarah kepada Sunan Darimi, satu-satunya syarah Sunan Darimi dalam dunia. Ini muhaddis kabir, alim. Beliau waktu kami melawat, saya bawa anak-anak murid, bawa ni lah kawan-kawan pergi jumpa dengan Syekh Abu Yazid Nabil Ghamri. Waktu jumpa saya kata, Maulana, kami nak balik dah ke Mesir esok. Malaysia ke Malaysia? Malaysia. Kami nak balik dah ke Malaysia esok, kata. Saya kata, hari ni kira miskul khitam lah, penutup yang wangi lah, kerana mai jumpa Maulana Syed Nabil Ghamri. Syed Nabil Ghamri kata apa kat saya? Miskul khitam am qadahir rakib, kata beliau. Penutup yang indah ke, yang wangi ke, qadah rakib, ataupun orang panggil mangkuk yang diguna waktu perlu saja. Duk lah baru mai jumpa. Tak ada nak jumpa siapa dah, mai jumpa saya. Macam tu kan? Ni adab kita kalau bercembang dengan orang alim, orang soleh ni. Saya dapat pengajaran besar hari itu. Jangan cerita dekat orang soleh ni, atau kita berjumpa dengan ulama dan seumpamanya, kita pergi sebut perkataan-perkataan sedemikian. Kita lalu kat kampung dia, berhenti-henti, kita pun kata, sebenarnya saya dah kebetulan lalu kat ni, singgah pi lah rumah Tok Guru, kalau jumpa ada rezeki jumpa, tak ada rezeki buat macam mana? Otak dia kan? Jangan sebut macam tu kepada orang alim. Mai jumpa dia sebut apa? Tadi saya pergi jumpa orang ni, saya pergi jumpa alim ni, saya pergi jumpa alim ni. Ni lah kami mai jumpa Tuan Guru. Jangan sebut macam tu. Tak payah sebut jumpa siapa-siapa. Jemput kata saya mai jumpa dengan Tuan Guru. Tu je sebut. Cukup. Apatah lagi tu guru kita. Kalau kita memang duk mengaji dengan dia. Saya tiba-tiba nanti tengok Syahrimi ke duk Johor. Tengok dia naik motor, dia main dah habis dah di Zawiyah. Depa tak boleh balik 4 tahun ni. Tak boleh balik 4 tahun. Handset pun tak ada ni, sebab tu tadi curi handset saya. Jadi dia lalu kat kampung saya. Lalu dia tengok dia main jumpa saya, kata saya lama dah tak jumpa saya. Tadi kebetulan lalu kau ni nak pergi ke Tasik Bedu tadi ni. Saya lalu tengok. So saya halau waktu tu juga, suruh balik suruh main lah. Jangan sebut macam tu dengan para guru. Dengan guru kita jangan sebut macam tu. Kalau main jumpa dia, habaq kita jumpa dia. Jangan sebut kata saya sebenarnya kebetulan lalu kat sini. Saya sebenarnya tak ada kerja apa, kona lah kau ni Zat, tengok kau jumpa, ada, alhamdulillah ada rezeki. Jangan sebut macam tu langsung. Sebut kata saya main nak jumpa. Tu ya. Faham tak? Ini adab kita ketika berbicara. Bila kita akan dapat adab ni? Bila kita berguru, bila kita berteman. Tapi kalau kita tak berguru, tak berteman, kita tak akan jumpa adab tersebut. Kita tak akan jumpa. Malah kita akan sewenang-wenangnya bercakap. Ramai orang tulis kadang-kadang dalam Facebook, ya saya tahu kita mai ke Kuala Lumpur, dia duduk taman lain, dia pergi tulis dalam komen, bila nak mai taman kami. Jenuh lah macam tu, jenuh kerat lah badan saya ni. Kalau taman ada 300 di Kuala Lumpur, jenuh pergi semua taman. Nak pergi jumpa kawan ni ada taman tu, kawan ni tu. Jenuh lah kita. Nah kita mai tu taman tu, mai lah kalau nak jumpa. Dia suruh pergi taman dia pula. Pergi taman dia. Ni mai Negeri Sembilan. Contohlah kan, bila nak mai ke tempat kami, ni teringin nak jumpa ustaz, bila nak mai tempat kami, dia tak mai. Ya kita tahu mungkin sibuk dan sebagainya, sibuk lagi, orang semua dah sibuk masing-masing. Jangan sebut macam tu. Tak boleh tulis dah, saya tak apalah, kita ni orang biasa saja. Tapi kalau para masyayikh yang tua-tua dan seumpamanya ditulis macam tu, tak berasa hati orang tua tu. Dia katanya macam kita ni jadi permainan pula di sini. Tarik ke sini, ya, ke semua orang inginkan kebaikan, tapi ya ada adabnya, cara bercakapnya, macam tu cara dia. Boleh lah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sambung pada selepas zuhur nanti pukul 2.30. Tempat ke-12 ialah ketika bangun malam untuk melakukan ibadah, insyaAllah. Jadi kita sambung setelah ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Saya ucap terima kasih banyak kepada semua kerana sudi untuk hadir dalam majlis ini, dan kita doakan moga Allah Ta'ala beri kebaikan pada pihak masjid
pada pewakafnya, diberikan kebahagiaan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang menjalankan majlis ini, kepada para asatizah, para guru, ibu ayah dan seumpamanya, diberikan kebaikan dunia dan akhirat. InsyaAllah kita bertemu setelah zuhur nanti. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم ارزقنا الاستقامة والإخلاص. اللهم ارزقنا الاستقامة والإخلاص. اللهم ارزقنا الاستقامة والإخلاص. اللهم إنا نسألك متابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك متابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك متابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.